Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebagai persediaan, cikgu minta kamu sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2, kemudian buku aktiviti tahun 2 jilid 2 dan seterusnya peralatan untuk menulis. Mari kita lihat apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita akan meneruskan tema kita yang baru iaitu tema 5, Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Unit yang sama seperti semalam, unit 13, Bersikap Mulia. Hari ini kita akan pelajari tentang kemahiran membaca dengan tajuk Aku Bangga Berbahasa Melayu. Mari kita lihat pula apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir PDPC ini, cikgu harap murid dapat menyatakan nilai daripada pantun. Kamu telah mempelajari nilai murni pada sesi PDPR yang lepas. Jadi cikgu harap kamu masih ingat apakah nilai murni yang telah dipelajari. Okay, seterusnya, kita imbas kembali apa itu pantun. Pantun adalah sejenis puisi lama yang terdiri daripada 4 baris dalam tiap-tiap rangkap. Maksudnya satu rangkap ada 4 baris. Dan setiap pantun mempunyai 2 baris pembayang dan 2 baris maksud. 2 baris pembayang dan 2 baris maksud. 2 baris yang pertama di atas dalam rangkap pantun itu kita panggil pembayang. Biasanya ia dikaitkan dengan alam dan tiada kaitan dengan isi pantun. Ia hanyalah rima sahaja. Rima tu maksudnya dia nak menjadikan pantun itu pada akhirnya bunyinya sama. Kemudian 2 baris maksud ni biasanya berada di 2 baris akhir bagi setiap rangkap pantun. Pada 2 baris akhir ini, inilah yang kita kenal pasti sebagai tujuan pantun itu disampaikan ataupun juga boleh kamu kenal pasti di situ ialah isi pantun berkenaan. Okey, seterusnya bagaimana kamu melafazkan pantun? Cara melafazkan pantun yang pertama, baca dan kenal pasti sebutan setiap pantun. Maksudnya kamu baca dahulu pantun berkenaan dan kenal pasti setiap perkataan supaya kamu dapat melafazkannya dengan lebih lancar semasa melafazkan pantun kemudian. Kedua, mengenal pasti jeda iaitu berhenti seketika di antara perkataan kedua dan ketiga pada setiap baris pantun. Cikgu akan tunjukkan yang ini sebentar lagi. Seterusnya, intonasi yang betul maksudnya tidak melafazkan pantun dengan terlalu laju dan melafazkannya dengan cara yang bersahaja. Okey, baiklah. Mari kita lihat terlebih dahulu buku teks kamu, jilid 2, muka surat 3. Tajuknya, Aku Bangga Berbahasa Melayu. Pada suatu petang, Hasan dan rakan-rakannya membaca pantun. Mereka akan mempersembahkan pantun itu semasa di perhimpunan sekolah. Jadi, Hasan dan rakan-rakannya ada Kok Bun, ada Alice dan ada Siok Ling. Okey. Dan mereka ni akan mempersembahkan pantun semasa perhimpunan di sekolah. Jadi sekarang mungkin mereka buat latihan. Okey, Kok Bun dengar pantun daripada saya. Hasan kata, Hasan minta Kok Bun dengar pantun dia. Pohon senak, pohon pulasan. Cikgu baca terlebih dahulu seperti yang cikgu terangkan tadi macam mana nak melafazkan pantun. Baca terlebih dahulu, kemudian kita akan lafazkan dalam intonasi pantun. Subur kepayang di perdu ara, marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Ini yang pantun pertama. Kemudian Kok Bun pula kata, dengar pantun saya pula. Memukat ikan di sungai sekayu, berkongsi bekal makan di muara, jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara.
Kemudian ini Alice. Alice perlu jawab. Ini pantun saya. Kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana sahaja. Dan akhir sekali Siok Ling. Siok Ling pula jawab, bagi tahu pula apakah pantun dia. Ini pantun saya pula. Ikan puyuh, ikan gelama, enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama, teruskan guna sepanjang zaman. Okey, ini adalah pantun dan kamu telah baca sekali lalu pantun-pantun ini. Dan sekarang kita cuba lafazkan pantun ini dengan intonasi pantun yang betul. Tapi sebelum itu, cikgu terangkan dulu apakah yang cikgu cuba sampaikan tadi tentang pantun. Iaitu pembayang dan juga maksud. Seperti kamu lihat di atas ni yang berwarna biru dua ni, ini kita panggil pembayang. Yang di bawah ni maksud. Okey, yang ni pembayang. Cikgu kata ia berkaitan biasanya berkaitan dengan alam, dengan pohon, perdu ara, semua tentang pokok. Kemudian di belakang ataupun kalau kamu tengok dalam rangkap pantun ini, setiap baris yang pertama dan baris yang ketiga akhirannya adalah sama. An pun bunyi an. Kemudian baris yang kedua kita akan sama dengan baris yang keempat. Ra bunyi pun ra juga di baris yang keempat. Ini kita panggil rima pantun. Itu akhiran dia sama. Jadi yang di atas ni pembayang hanyalah untuk memberi rima dan dia tak ada kaitan pun dengan isi. Biasanya dia tak ada kaitan pun dengan isi pantun. Yang ni kita panggil isi pantun ataupun maksud pantun. Okey. Isi pantun ataupun maksud pantun. Okey, sekarang kita lihat pula jeda. Okey, sini cikgu letakkan warna berbeza supaya kamu dapat kenal pasti. Okay, sekejap ya. Okay, sekarang cikgu letak pula jeda. Tadi jeda cikgu bagi tahu antara perkataan yang kedua dan ketiga. Ni 1, 2. Jadi letakkan jeda di sini. Maksudnya berhenti seketika di sini, di sini, di sini dan di sini. Okey, cuba dengar cikgu lafazkan pantun. Pohon senar, pohon pulasan, subur kepayang, diperdu ara. Marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Okey, kamu perhatikan kan? Cikgu berhenti sekejap di sini, di sini, di sini dan di sini. Okey, ini cara melafazkan pantun. Mari kita lihat pula contoh ataupun pantun yang kedua. Ini pun sama cikgu kata tadi. Atas ini adalah pembayang, bawah ini adalah maksud. Kemudian ini adalah rima pantun. You akhiran you, ra akhiran ra. Kemudian kita letakkan jeda ataupun letakkan tanda sebagai jeda pantun tersebut dan kamu dapat supaya kamu mudah untuk baca pantun nanti. Memukat ikan di sungai sekayu, berkongsi bekal, makan di muara. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Okay, ini pantun yang kedua. Sekarang kita lihat pula pantun yang ketiga. Sama juga tadi. Kalau kamu tengok rima dia you, kemudian yang ni ja, ini cikgu bagi tahu tadi pembayang, ini maksud pantun. Masih juga berkaitan dengan alam kan, kait mangga, kemudian manis. Okey, kita baca bersama-sama. Cikgu letak dulu tanda sebagai panduan pada kamu untuk melafazkan pantun nanti. Kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana saja. Okay, ini maksud, ini pembayang, ini pantun yang ketiga.
Dan pantun yang akhir sekali ialah, kamu tengok rima dia, man. Okay, atas adalah pembayang, bawah adalah maksud. Kemudian cikgu letak pula tanda sebagai jeda supaya mudah untuk kita melafazkannya. Okey, ikan puyuh, ikan gelama, enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Okay, ini pantun, empat rangkap pantun yang telah kita lafazkan. Kemudian kita akan cari apakah nilai yang terdapat daripada pantun ini. Isi pantun tu kita akan kenal pasti apakah isi dia. Dan seterusnya kita dapat lihat maklumat yang hendak disampaikan. Okay, sekarang kita tengok. Hasan berkata, Alice, tolong berikan nilai yang kamu peroleh daripada pantun pertama dan kedua. Kita minta Alice bagi pantun pertama dan kedua. Nilai untuk pantun pertama dan kedua. Siok Lim pula untuk pantun ketiga dan keempat. Kita minta Siok Lim bagi pula nilai untuk pantun ketiga dan pantun keempat. Alice jawab, nilai pantun pertama ialah bukti kita sayang akan negara kita jika kita menggunakan bahasa kebangsaan kita. Okay, yang ni yang pertama seperti yang kamu tengok tadilah dalam muka surat tadi ni. Pohon senar, pohon pulasan, subur kepayang di perdu ara, marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Okay, yang pertama tadi kan. Okey, jadi itu yang pertama. Kemudian nilai pantun kedua. Pantun kedua tadi, jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Okay, kita tengok maksud dia. Yang ni maksud dia. Jadi apakah nilai dia? Okay, nilai pantun kedua ialah menghargai bahasa Melayu dengan memelihara dan tidak merosakkannya. Bagaimana tidak merosakkannya? Kita tidak mencampur adukkan dalam ayat kita dengan bahasa-bahasa yang lain ataupun dipanggil bahasa rojak. Jadi kita menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya dalam setiap perbualan kita. Seterusnya nilai pantun ketiga. Kita lihat dulu nilai pantun ketiga. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana sahaja. Siok Lim pula bagi. Nilai pantun ketiga ialah dia bangga berbahasa Melayu tadi kan. Kita perlu rasa berbangga menggunakan bahasa Melayu dalam perbualan seharian. Maksudnya setiap hari, di mana-mana saja kita bangga menggunakan bahasa kita, iaitu bahasa Melayu. Dan akhir sekali, nilai pantun keempat, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, nilai pantun keempat iaitu bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Nilai dia ialah menyayangi bahasa Melayu dan terus menggunakannya. Maksudnya terus menggunakan bahasa Melayu tu sepanjang masa. Tidak kira di mana kamu berada. Okey, itu tentang buku teks muka surat 3. Sekarang cikgu minta kamu buka pula buku aktiviti muka surat 2. Buku aktiviti jilid 2 ya, muka surat 2. Okay, dia kata dekat sini, macam tadi juga, cikgu letakkan tanda supaya kita tahu jeda dia. Nanti kamu tengok pula maksud dia. Pisang kaki di kawasan Pamah, pohon mempelam tumbuh sekata. Langkah kaki ke dalam rumah, beri salam memulakan kata. Okay, kalau beri salam, kemudian langkah kaki ke dalam rumah, nak masuk rumah tu, kita kena beri salam. Apakah nilai yang perlu ada ataupun yang kamu boleh kaitkan dengan pantun ini? Jadi kita perlulah bersopan santun. Maksudnya kita nak masuk rumah orang ataupun nak masuk ke rumah jiran kita ataupun kita menziarahi sesiapa sahaja. Kita masuk ke rumah, kita bagi salam dulu. Okay, memulakan kata. Itu tanda orang yang sopan. Tidak meluru masuk terus kan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, burung pekakas si murai batu di pohon keranji hinggap berteman. Kasut dibuka di hadapan pintu. Sifat terpuji, orang berbudiman. Okay, maksudnya sebelum masuk ke dalam rumah, dibuka dulu kasut.
Apakah nilai yang kamu dapat perhatikan ataupun yang kamu dapat fikirkan di sini? Maksudnya kasut tu biasanya kita jalan merata-rata. Jadi kasut biasanya kotor kan. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah, kita buang kasut, kita tanggalkan kasut daripada kaki kita supaya tidak kotorkan rumah kita. Jadi nilai dia ialah menjaga kebersihan. Ya. Menjaga kebersihan supaya rumah itu tidak menjadi kotor. Kemudian terakhir yang ketiga, buat terata berbumbung limas, pohon betik di tepi bendang, kasut diletak, disusun kemas, sangat cantik, mata memandang. Okey, selepas dibuka kasut tu, kemudian disusun pula dalam rak. Setiap kali balik rumah, dia akan susun elok-elok, letak dalam rak. Jadi dia sentiasa letak macam tu supaya rumah dia nampak kemas, tak sakit mata tengok kan. Jadi seronok je, dia kata cantik mata memandang. Maksudnya suasana tu nampak bersih dan kemas. Jadi kita sewajarnya, apa jawapannya? Sentiasa kita selalu buat benda tu. Setiap hari, setiap kali sebelum masuk, kita simpan kasut kita dalam rak. Sentiasa berdisiplin. Maksudnya kita ada disiplin. Kita tidak menanggalkannya dan meletakkannya begitu sahaja. Tapi kita susun dalam rak kasut. Okey, seterusnya. Muka surat 3. Tajuk berhemah amalan mulia. Okey, cuba baca dulu. Pohon nangka di tepi halaman, pohon berangan, tumbuh berbalam. Sambut mereka dengan senyuman, hulurkan tangan untuk bersalam. Okey, kalau kamu tengok kat sini, dia ada senyuman, dia ada bersalam. Okey, sambut mereka, sambut tetamu lah dengan senyuman. Jadi kalau tetamu datang ke rumah kita, kita sambut dan kita bersalaman dengan tetamu. Okey, apakah nilainya kalau kamu dapat perhatikan di sini? Berbudi bahasa. Yang nilai dia berbudi bahasa. Maksudnya baiklah kita sambut orang dengan elok, sambut tetamu dengan elok, dengan senyum, dengan salam, menunjukkan kita seorang yang berbudi bahasa, berbudi pekerti mulia. Okey, seterusnya, sampan berenjin di bawah nelayan, banyaknya guni berisi pukat, sentiasa rajin, rakan dilayan, adab murni dalam masyarakat. Ada beberapa nilai yang boleh juga kamu gunakan. Yang pertama, sentiasa rajin ataupun tengok rakan dilayan, adab murni dalam masyarakat. Okay, kita boleh guna nilai ataupun boleh kita letakkan nilai kerajinan sebab dia rajin melayan rakannya. Kemudian boleh juga letakkan nilai kasih sayang. Maksudnya bila kita berhubung baik dengan rakan kita, kita layan dengan elok, timbullah kasih sayang kan. Jadilah hubungan dalam masyarakat tu adab murni dalam masyarakat. Hubungan yang baik dalam masyarakat kita. Itu tentang kerajinan dan kasih sayang. Okey, akhir sekali. Panjat kelapa, mengambil nira, lepaskan lelah, diperdu ceri. Jika bapa sedang berbicara, usah mencelah, diamkan diri. Okey, ini dia kata jika bapa sedang berbicara, berbual lah dengan bapa dia berbual dengan datuk dia. Mereka sedang berbual, dia kata usah mencelah, diamkan diri. Jangan mencelah lah. Mencelah ni maksudnya bapa kita tengah bersembang, kita pun nak bersembang sekali. Sepatutnya kita diamkan diri macam dia buat ni kan. Jadi apakah nilai yang boleh kamu perolehi? Ada beberapa nilai juga di sini. Kita lihat yang pertama, hormat kepada orang tua. Maksudnya kita hormatlah perbualan mereka dan kita tidak mencelah ataupun kita turut bersembang sekali dengan mereka. Ataupun nilai yang kedua, kesopanan. Dia duduk dengan tertib, baik dan tidak mengganggu perbualan di antara bapa dan datuk tu kan. Okay, itu adalah nilai-nilai yang dapat diambil daripada pantun yang kita baca. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat pertama, melafazkan pantun dengan intonasi yang baik. Kemudian dapat mencapai objektif PDPC kita pada hari ini, iaitu menyatakan nilai daripada pantun.
Dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau memerlukan bimbingan, boleh hubungi cikgu secara peribadi menerusi aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.